Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anak cikgu, 2 Begonia, 2 Eulofia dan 2 Zahra. Okay, hari ini hari pertama kelas kita. So, Cikgu Muhammad Syafizi bin Saarani. Okay, ini nama sama seperti IC. Okay. Dan cikgu akan mengajak matematik bahasa pula. Okay, matematik tahun ni, right? So tahun lepas kita tak berjumpa. Tahun lepas masing-masing ada guru matematik masing-masing. 2 Begonia dengan siapa? 1 Begonia dulu dengan siapa? Cikgu Syahidah. Cikgu Syahidah. 2 Eulofia? Cikgu Aniza. Cikgu tak kenal. 2 Zahra? Cikgu Aniza. Cikgu Eng. Cikgu Eng. Oh, Cikgu Eng. Okay, alright. Cikgu Eng. So, pertama sekali jangan bandingkan. Right? Kalau dah selesa dengan Cikgu Eng, dengan Cikgu Aniza, dah selesa dengan Cikgu apa tadi, Syahidah, okay, cuba selesakan dengan saya pula. Okay, tolong jangan bandingkan. Masing-masing ada kelainannya, masing-masing ada kebolehannya, masing-masing ada kelemahannya, masing-masing ada kelebihannya. Alright? Kita sebagai penuntut kita terima dan kita sesuaikan dengan kaedah cikgu tu. Faham? Sebelum saya pergi lebih lanjut lagi, so baik saya pergi kepada mukadimah lah. Alright? So tolong jangan bandingkan. Alright? Masing-masing ada teknik masing-masing. Okay, mungkin dah setahun dengan Cikgu Syahidah, dengan Cikgu Aniza, dengan Cikgu Eng. Okay, mungkin dah biasa dengan tu. Jadi dengan saya, biasakan dengan saya pula. Kaedah saya, training saya, cara saya. Okay, so hopefully apa segala input yang saya bagi itu paling penting dapatkan. Right? So kalau nak tanya soalan, nak tanya pada Cikgu Eng balik, nak tanya pada Cikgu Syahidah, nak tanya pada Cikgu Aniza sebab dah biasa dengan cikgu tu. Boleh, saya tak kecil hati, tak ada masalah. Bolehlah tanya mereka. Okay, tak ada masalah. Tapi tolong jangan kita bandingkan. Saya dulu pun pelajar juga. Okay, kita pun ada kita manusia kan, kita bandingkan. Bukan bandingkan maksudnya kita tengok cikgu ni lagi best, cikgu ni. Tapi kita kena sesuaikan. Okay, jangan kita minta cikgu tu sesuaikan dengan kita, susah. Sebab saya pun pernah jadi seorang pelajar juga. Okay, kita ni kena sesuaikan dengan seorang cikgu tu. Susahlah cikgu tu nak sesuaikan dengan berapa tadi cikgu kira 50 lebih 79 orang, susah. Yang ni nak A, yang ni nak B, yang ni agak sukar lah. Okay, lebih baik yang ramai sesuaikan dengan cikgu. Okay, so harapan cikgu tahun ni walaupun tak tahu bila ke sekolah, kita doakanlah sama-sama agar COVID ni macam seronok kan duduk kat rumah je kan? Ke dah boring dah? Seronok kan, makan dah sedap kan, dah tak payah order, dah tak payah pergi kantin kan. Ni time-time tengah belajar ni cikgu suruh buat latihan, sambil-sambil tu boleh pergi kat kukuh tekan ayat kan. Jadi inilah pembelajaran di rumah kan, lain dari lain. Kita doakanlah sebab virus tu kan bahaya kan. Okay. Jadi doakanlah supaya kita lebih selamat, okay, dan kita dapat kembali kepada sekolah, dapat bersemuka dengan segera, supaya ilmu yang disampaikan ni lebih padu, lebih orang kata lebih dekat. Kalau online ni cikgu tak pasti. Cikgu yakin Allah bagi cikgu keyakinan bahawa anak murid cikgu tengok cikgu. Bahawa anak murid cikgu yang ada kat laptop ni, dekat komputer, dekat handphone masing-masing tengah duduk, tengah dengar. Cikgu yakin. Kalau cikgu tak yakin, cikgu takkan duduk kat depan ni. Okay? Dan mungkin ada yang tak boleh nak masuk, tak boleh nak online, kemungkinan ada masalah dari segi handphone, dari segi data. Okay, tak apa, bagi tahu cikgu. Tak ada masalah cikgu, saya kekurangan data. Okay, tak apa cikgu, nanti cikgu top upkan pula. Nanti cikgu
cikgu uploadkan dalam YouTube, boleh tengok lagi. Tapi jangan menjadikan dia alasan supaya kita tak masuk kelas. Kalau boleh masuk. Okay? Ingat ni, yang Muslim dapat pahala tau. Yang non-Muslim, dia ada agama dia, masih ada peruntukan dia mengikut agama dia lah. Okay? Dan dapat ilmu. Right? Okay. So dengan saya mudah saja, latihan yang saya bagi tu buatlah mengikut ke masa yang saya tetapkan dan hantarlah pada saya. Alright. Okay. Dan bila saya mengajar ni, kalau dalam kelas saya nampaklah ada yang tertidur, ada yang tengah main, ada yang bercakap, boleh tegur. Tapi dalam kelas online ni macam mana tak nampak kan. So tolong beri perhatian, okay, sepenuhnya. Gunakan ruang yang selesa, yang kata boleh relax, boleh tengok sambil duduk atas sofa, sambil duduk atas kerusi gaming kerusi punya yang sedap kan. Kalau kat sekolah pakai kerusi plastik dia tak. So tengok betul-betul. Okay. Kalau perlu catatan, catat. Okay. So mesti ada depan, mesti buku teks, mungkin ada yang beli sendiri, adalah. Yang tak ada, tak adalah. So cikgu setiap kali cikgu akan screenshot, cikgu akan masukkan dalam cikgu punya whiteboard ni, cikgu panggil ni whiteboard lah. Cikgu punya OneNote, cikgu panggil dia whiteboard. So bila cikgu kata tengok whiteboard, maksudnya cikgu ada share. Okay, cikgu ada share presentation dekat Google Meet. So tengok, okay. So kat sini cikgu akan, mana bab yang cikgu nak, cikgu akan screenshot dan cikgu akan tampal dalam OneNote sini. Okay, whiteboard cikgu. So kalau yang tak ada buku teks tak apalah. Yang penting ada pen, and then ada alat tulis dan ada buku. Buku tu khas untuk matematik. Okay, buku tu khas untuk matematik. Carilah buku. Yang mana belum peka koperasi, tingkatan 2, 25 hari bulan, 25 dan 26 bulan baru boleh beli buku, tak silap cikgu. So gunakanlah buku apa yang ada dulu. Okay. Kemudian kalau dah beli nanti, so cukup dah mukadimah cikgu. Okay, dan setiap bab yang kita akan belajar nanti, okay, setiap bab yang kita akan belajar nanti ada kuisnya, right? Ada kuisnya. Disitulah penilaian markah yang cikgu akan bagi. Okay, dan cikgu akan top up sekiranya nanti bila dah naik sekolah ada peperiksaan ataupun ada ujian, kat situlah markah cikgu akan top up. Right? So dengar cakap cikgu. Terima latihan cikgu dan buat. Itu saja, simple. Terima dan buat dan hantar. Okay, so markah di situ. Right? Okay. So hari ni sebelum kita pergi apa yang kita nak belajar, ada pertanyaan? Ada yang nak tanya, boleh tanya. Siapa nak tanya waktu cikgu mengajar, tolong onkan terus mic dan tanya. Right? Kemudian off balik. Okay, siapa yang nak tanya, onkan mic terus tanya. Okay, so cikgu start, ada nak tanya? Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada, okay faham Alright, so tengok whiteboard, kita tengok soalan ulang kaji ni. Yang ni daripada darjah 6 dah belajar dah kan. Tapi negatif tingkatan 1. Baru ada negatif. Okay, seorang. Cikgu nak tahu jawapan X. Okay, seorang. Apakah jawapan X? Negatif 12. Apa nama? Yusra. Yusra, terima kasih. So X adalah negatif 12. And then Y? Negatif 3. Negatif 3, thank you semua. Kemudian X tambah Y? Negatif 15. Negatif 15. Ada tak yang jawab 9? Tak ada, tak ada. Ada tak yang jawab 15? Tak ada. Siapa yang jawab 15? Salah. Sana ada orang masuk. Cikgu tak pakai double screen ni. Pakai screen satu saja. Okay, jangan chatting kan. Jangan tulis kat chatting. Cikgu tak nampak. Cikgu tengok whiteboard cikgu je. Cikgu pakai satu screen. Okay, tolong buka mic tanya. Okay. Negatif 9 pun salah. So kalau kita nak tulis X tambah Y,
So X kita ialah negatif 12, kemudian tambah dengan Y kita adalah negatif 3. So selesaikan kurungan ini, positif negatif, so negatif 12, negatif positif negatif 3. So negatif 12 tolak 3 semakin hutang, so negatif 15. Baik, so siapa dapat negatif 12, negatif 3, negatif 15, tahniah, bagus, 3 markah. So sebelum kita nak tahu 12, 3 ni, kita kena tahu dulu range dia, berapakah julat satu ni. Okay, so yang besar tolak yang tak apalah. Okay, so range setiap satu bahagian berapa. So yang besar 3 tolak 0. Ni semua dah tahu dah kan, saja cikgu tunjuk. So beza dia ialah 3, maka semua sekali ialah 3. Okay. Next, kita tengok sini. Alright. Lengkapkan pola berikut dengan urutan yang benar. Alright. Cuba perhatikan ada 3 soalan. Alright. Cikgu bagi 2 minit. Okay, siapa yang dah siap angkat tangan? Angkat tangan tak nampak. Buka mic, bagi jawapan. Okay, siapa yang dah siap, buka mic, bagi jawapan. Okay, mula-mula ada 2 kotak, 2, kemudian 3, kemudian 4. Ya? 5. Okay, so yang keempat ni ialah ada berapa kotak? 5 petak. Ada 5 kotak. So kita kena lukis lah, jangan tulis. Okay, asalnya ada 4 kotak. Okay, tambahkan 1. Okay, 1. Ada 5 kotak. Okay, yang kedua. Ada berapa? 3 petak. 60, 50, 40, tinggallah 30. 30. Alright. Okay, 10, 20. Last sekali. 100, 200, 300. 400. 400. Bikin 4 kotak dan tuliskan nilai dia. Yes. Kenapa cikgu tunjuk dulu soalan ni? Dulu soalan ni ialah merujuk kepada tajuk yang kita nak belajar hari ni ialah pola. Okay, tajuk yang kita nak belajar hari ni ialah tentang pola. Alright. So 1.1 pola. Okay, apa itu pola? Okay, sebelum kita lebih mendalam lagi tentang pola, kita tengok lagi 2 contoh. Okay, yang pertama 1.1.1. Kita tengok, nampak tak buku teks ni? Nampak. Alright, so mengenal pola nombor. Okay, kita tengok dulu standard pembelajaran. Okay, mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan objek. Tengok sini ada 2, satu set nombor dan satu lagi objek. So tadi latihan awal kita buat, kita ada buat 2. Satu nak garis nombor dan satu objek dalam kehidupan sebenar, dan seterusnya membuat rumusan tentang pola itu. Sama ada dia, apa rumusan dia? Rumusan dia ialah sama ada ditambah ataupun dia semakin berkurang, ataupun dia berlipat kali ganda, ataupun dia semakin berkurang berkali kurang, kita bahagikan dia. Okay, semakin berkurang dengan yang banyak. Okay, dengan banyak. So inilah rumusan dia. Antara contoh rumusan yang kita boleh cakap, contohnya tambah 4 dengan nombor sebelumnya. Tambah 4 kepada nombor sebelumnya, ataupun tolak ataupun kurang 4 daripada nombor sebelumnya. Itu adalah
bentuk-bentuk rumusan yang kita akan belajar nanti. Okey, tiba nanti kita akan belajar. Okey. Jadi pola ni dia ada, kita akan tengok nanti lagi. Okey, kita tengok rangsangan minda mengenal corak. Ada corak batik. Tengok ada 3 corak batik. Okey, perhatikan raja di sebelah yang menunjukkan corak pakaian tradisional masyarakat Malaysia. Di perbincangannya, apakah corak yang dapat dilihat? Ni yang pertama ni corak apa ni? Agak-agak lah, corak apa ni? Batik. Memanglah corak batik. Agak-agak corak apa agak-agak ni? Corak segi, corak poligon kan? Ni segi 4 apa ni? Agak-agak segi, bukan segi 4 ni, apa ni? Bentuk apa tu agak-agak tu? Lelayang. Lelayang mungkin lah kot. Tapi cikgu rasa bukan lelayang ni sebab cikgu nampak macam sisi dia semua sama. Selain daripada lelayang apa? Segi 4 selari. Segi 4 selari, mungkin juga segi 4 selari. Tapi kalau semua sisi sama, ada satu lagi bentuk. Kalau segi 4, kalau semua sisi sama, nama dia ialah rhombus. Rhombus. Rhombus sisi dia macam segi 4 selari, tapi beza dia satu je. Sisi dia semua sama. Tu rhombus. Kalau segi 4 selari, yang bertentangan sahaja yang sama. Alright? Okay, ada yang corak yang kedua tu, corak yang ketiga tu, maksudnya corak-corak ni lah corak-corak yang berulang sama ada dari segi bentuk, dari segi warna dia kan. So soalan yang kedua, bagaimanakah susunan corak tersebut? Okey, susunan dia apa? Berulang. Itu dikatakan poligon. Nanti kita rumuskan sekali. Okey, kemudian kita tengok yang kedua pula. Tengok yang kedua, mengenal pola. Ini sepatutnya nak kena buat tapi tak apalah, kita baca je lah. Mudah kot ni. Okay, murid membentuk kumpulan, kemudian lukiskan corak. Dia dah bagi 3 corak, 1, 2, 3, kemudian lukiskan corak yang keempat, kelima dan yang keenam dan seterusnya serta warnakannya sampai yang ke-8. So agak-agak corak yang keempat berapa tambahan dia? Yang 10. pertama 1, yang kedua ada 4, yang ketiga ada 7. So yang keempat agak-agak berapa? 10. So ada 10 segi 4. Okay. Sebab apa po? Apa dia punya selang dia berapa? Tambah berapa? 3. Tambah 3. Okay. So kalau yang kelima 13 kotak, yang keenam 16 kotak, yang ketujuh 19 kotak, yang ke-8 22 kotak. Dan masa kita melukis, jangan kita main lukis je tau, asal ada 10 tak. Kita kena ikut dia punya corak. Tengok dia tambah daripada 1 tambah daripada 1 menjadi 4. Dia tambah kiri, kanan, kemudian atas. Daripada 4 jadi 7, dia tambah kiri 1, kanan 1, atas 1. Jangan kita buat kat bawah lah, kita buat asing lah, tak boleh. No? Ikut dia punya corak dia. Okay? So yang ke-10, kiri 1, kanan 1, atas 1. Kalau keluar soalan macam tu, kena jawab begitu. Alright? So kesimpulannya ialah, tengok sini maksud apa yang dimaksudkan dengan pola. Apa yang dimasukkan dengan pola? Okay, yang pertama, dia melibatkan apa? Dia melibatkan corak lagi, ataupun melibatkan nombor. Okay, melibat corak, melibatkan nombor yang tertentu. Okay. Dan disusun, diatur, okay, mengikut corak dan yang tertentu. Alright. Kemudian yang dikatakan dengan aturan dia, susunan dia ialah
Okay. Pola ini yang kedua. Okay. Yang kedua ialah pola ini dibentuk dibentuk daripada tambah, sama ada tambah, tolak, darab ataupun bahagi dengan nombor ataupun bentuk sebelumnya. Okay. Turutan-turutan pola ni dibentuk sama ada kita tambah, kita tolak, kita darab atau kita bahagi dengan nombor ataupun bentuk yang sebelumnya. Okay. Dan yang ketiga ialah bagaimana kita nak tentukan pola itu. Kalau kita nak jawab soalan berdasarkan kepada pemerhatian kita dengan memerhatikan susunan objek atau nombor sebelumnya. Katakanlah kita macam tadi yang kita jawab X dengan Y, ada nombor yang diberi, ada ruang kosong yang diberi. So ruang kosong tu kita nak jawab kan. So kita kena perhatikan dengan susunan ataupun objek yang telah diberi sebelumnya. Apakah pola dia? Okay. Dan biasanya pola ini ada pola sekata dan ada pola yang tak sekata. Bila sekata tu kita panggil dia pola. Okay, contohlah saya bagi. Okay. Paling mudah lah 2, 3, 4, 5. Apakah pola ni? 1, 2, 3, 4, 5. Pola dia apa? Tambah 1. Semua sekali tambah 1. Ini kita panggil dia pola sekata. Ada pola yang tak sekata. Dia ada pola juga. Okay, bukan pola. Dia ada turutan dia tapi tak sekata. Okay, dia ada turutan dia tapi tak sekata. Contohnya. Apa pola, apa dia punya sequence dia, apa dia punya corak. 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10 tambah 5. Yang ini dipanggil sequence ataupun turutan yang tidak sekata. Okay, dan bila kita jawab soalan, yang ini tiada pola. Yang bawah ni tiada pola. Okay, dia ada sequence dia ada turutan dia tapi tak sekata. Yang atas tu tambah semua sama. Yang itu kita panggil dia mempunyai pola. Pola dia ialah menambah 1 kepada nombor sebelumnya. So nombor sebelumnya 1 tambah 1 dapat 2. Lepas tu nak dapatkan 3 macam mana? Tambah 1 dengan nombor sebelum 3 tu, iaitu nombor 2. So 2 tambah 1 dapat 3. Itu maksud dia. Alright. Okay, so selesai apa itu pola. Dan benda yang ni mudahlah, sangat-sangat mudah. Betul tak? Okay, yang ini pun apa semua dah belajar dah masa sekolah rendah dulu. Kan? Kita tengok yang kedua pula. Next, kita tengok contoh-contoh pola. Alright, contoh lagi. Okay, contoh ni pun sama. Okay, semua tengok contoh 1. Contoh ni cikgu ambil dalam buku teks je. Lukis corak seterusnya, bagi gambar rajah di bawah dan nyatakan polanya. A. Okay, mula-mula 2, kemudian tambah 2 jadi 4, kemudian tambah 2 jadi 6. So seterusnya ialah tambah 2 lagi jadi 8. Seperti contoh di bawah. Apa pola dia? Yang ini penting ni. Yang ini penting ni. Ni penting jawapan dia. Apa rumusan dia? Rumusan dia ialah menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Okay. Kelas. Dengar sini. Jangan cuba ubah ayat sendiri. Kalau boleh jangan. Tapi kalau nak ubah pun, kalau nak ikut ayat sendiri, tapi biar maksud ni sampai. Tapi kalau cikgu nasihatkan lebih senang, tiru saja ayat dia. Tiru saja ayat buku teks yang dia diberi. Okay, kalau tambah apa? Tambah berapa tambah? Tambah 2 titik. Tengok perkataan dia apa? Kepada. Sebab apa kalau tolak daripada. Tapi jangan jadikan dia masalah. Jangan jadikan perkataan kepada ni nak tolak ke nak tambah. Last kali tak jawab. Jangan.
Okey, tapi biar lengkaplah ayat. Okey, menambah 2 corak sebelumnya pun okey juga. Boleh juga diterima. Maksudnya sampai juga kan. Tapi kalau boleh kita biasakan dengan yang betul. Okey, so menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Okey, kalau soalan tu tolak, kalau soalan tu tolak, kita akan tulis kurang 2. Dia akan guna daripada corak sebelumnya atau nombor sebelumnya. Kalau nombor lah. Kurang ataupun tolak kita biasa gunakan, tapi bezanya daripada itu je. Jangan peningkan kepala. Alright. Alright, B, kita tengok B. B, so 1 sebutan yang kedua tambah 2 corak. So corak yang kedua ialah tambah lagi 1. So yang corak yang ketiga tambah 1 lagi. So corak yang keempat tambah 1 lagi. So 1, 2, 3, 4. So pola dia ialah menambah 1 sebab kita tambah 1 je. Segitiga kepada corak sebelumnya. Ayat dia lengkap, senang, simple. Kepada, jangan bezakan kepada daripada. Biasanya kepada ni kepada nombor kepada corak sebelumnya. Maksudnya biasanya daripada besar ke kecil. Kalau kurang biasanya daripada, sebab daripada sebelum ni lebih besar daripada yang depan dia. Perbandingan. Sebab tu kita pakai daripada. Kita tengok nombor pula. Tadi ialah corak. Sekarang kita tengok nombor. Contoh yang kedua. Tengok soalan soalan kata apa? Nyatakan pula. So kita jangan buat selesai soalan katalah ini semua dah kira-kira, oh ni beza dia 6, oh ni tambah 6. Buat boring warna. Kita pakai warna lain pula. Saya nak padam. Pakai warna biru pula. Katalah ni pola dia adalah tambah 6. Apa pun tulis tambah 6 macam tu je. Salah. Kalau boleh jangan. Salah. Kena tulis lah. Tengok skema jawapan dia macam mana. Tengok kat bawah. So biasanya kita nak cari pola, kita nak cari perbandingan 2 nombor, kita kena cari nombor yang besar tolak dengan nombor yang kecil. So yang besar ialah 8. Pilihlah mana-mana pasangan nombor. Nak 8 dengan 2 ke, 2 dengan negatif 4 ke. Kalau katalah saya pilih 2 dengan negatif 4. So lebih besar ialah 2. 4 lebih kecil kan. So 2 tolak negatif 4. Jangan buat 2 tolak 4. 2 tolak 4 salah. So 2 negatif positif. So 2 tambah 4. So beza dia ialah 6. So pola dia ialah 6. 6 apa? Kita tengok pula. Ascending ke descending, menaik ke menurun. Kalau menaik dia adalah tambah, kalau menurun dia adalah tolak, kurang, menolak, mengurangkan, menolak. So apa je kesimpulan dia ialah menambah, pola dia ialah menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Cuba tengok B. B ialah susunan menurun, descending order. Susunan menurun, turun berapa? So 17 tolak 7, oh beza 10. Tengok sebelah lagi, 7 tolak negatif 3. 7 tolak negatif 3. Ada kalkulator, pakai kalkulator tau. Jangan simpan-simpan kalkulator tu. Memang dah salah. Memang dah boleh pakai dah. So 7 tambah 3, 10. Right, so maksudnya semua 10, 10, 10. Tapi disebabkan semakin berkurang, so menolak 10 daripada nombor sebelumnya. Tadi kita pakai apa kalau tambah? Kepada. Kalau tolak kita pakai daripada. Jangan pening-pening. Pening-pening sampai tak dapat jawab. Rugi. Soalan ni 1 markah je. Kalau soalan tu 3, kalau soalan tu 4 markah. Kita buang macam tu saja. So jangan buang markah. Dan seterusnya kita boleh tengok lah. Kalau lah kita tengok C. C. Sebab cikgu tahu anak-anak murid cikgu semua pandai ni. 2 Bego, 2 Yulo, 2 Zara, semua pandai-pandai. Hebat-hebat semua. Tapi cikgu kena tunjukkan juga. Takut terlalu hebat. Yang senang nanti salah. Kan? Kita tengok 2. Katakanlah, ni dah jawapan tapi
Biasanya cikgu kalau cikgu buat, okay, cikgu tengok tambah dulu, oh ni semakin naik, so tambah 2 tambah 4, so 6 tambah 6 jadi 18 tambah 12. Oh, bila pola dia begini jarak 4 dengan 12, mungkin bukan tambah. Mungkin dah darab. Try lah darab. 2 darab 3, 6, 6 darab 3, darab 6 darab 3, 18. 18 darab 3, 54, darab 3, nanti akan dapat jawapan seterusnya. So apa dia? Apa pola dia? Tengok macam mana cara nak jawab pola dia. Mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Okay. Macam pening kan cikgu kan? Buatlah latihan banyak insya-Allah. And senang dapat jawab. Mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Boleh tak kalau kita tulis mendarab 3 dengan nombor sebelumnya? Mendarab 3 dengan nombor sebelumnya. Agak-agak cikgu bagi markah tak ni? Kelas. Bagi. Confident. Ya, boleh. Yang ni boleh. Sebab cikgu rasa yang ni maksud ni sama. Mendarab nombor sebelumnya dengan 3, mendarab 3 dengan nombor sebelumnya. Samalah maksudnya. Sebab apa belajar? Sebab awal soalan ni menambah 6. Kita dah, memang otak kita dah set dah. Menambah 6, menolak 10. Tiba-tiba darab ni nak letak kat ujung. Rasa macam setting kita dah lari. Tapi tak apalah, kita ubah pun tak apa. Mendarab 3 dengan nombor sebelumnya tau. Jangan nombor selepas. Nombor sebelumnya. Okay. Sama juga dengan bahagi. Yang biasanya cikgu akan tolak dulu. 8 tolak berapa 27 ni? 8 tolak 81 tolak 54. Takkan 27 tolak 54 dapat 9. So bukan tolak. Okay, mungkin bahagi. So 81 bahagi 3. Bahagi 3, bahagi 3. So pola dia apa? Tengok pola dia. Membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Boleh ubah membahagi 3 dengan nombor sebelumnya. Cikgu rasa maksud tu pun lebih kurang sama. Okay. Membahagi 3 dengan nombor sebelumnya. Kalau terbiasa letak nombor dulu, buat macam tu. Alright. So yang bahagi tengoklah nanti. Nanti cikgu tengok ulangan video nanti. Yang ini pun nanti kalau cikgu boleh share, cikgu share. Okay, tengok bahagian perpuluhan dengan pecahan. Right. So cikgu nak teruskan lagi. Last. Okay, ini. Nombor genap dan nombor ganjil. Alright. Tadi kita dah tengok pola, sekarang kita nak tengok apa tu nombor genap dan nombor ganjil. Ni. Imbas kembali. Imbas kembali ni maksudnya dah belajar dah tu. Apa itu nombor genap? Nombor genap ialah nombor yang boleh kita bahagi tepat dengan 2. 2, 3, 8, 9, 7, 4. Okay, saya nak tanya. 238,974. Ganjil ke genap? Genap. Genap. Macam mana tu genap? Sebab hujung dia genap. Kita tengok hujung dia saja kan. Hujung ni 4 boleh bahagi dengan 2. Maksudnya, apa maksud bahagi tepat? Bila 4 bahagi dengan 2. Oh, cikgu buat cara ni pula. Bagi. Bahagi dengan 2 dia tak ada baki. So boleh 2 tiada baki kan? Dapat 2. So maksudnya dia ada nombor genap. Kalau nombor ganjil dia ada baki ada baki 1. Contoh 9. Okay, 9 bahagi 2. So 9 bahagi 2 ialah 4 baki 1 kan. So 9 ialah nombor ganjil. Alright. So dalam susunan biasanya soalan ni biasalah, soalan yang biasa. Okay, diberi susunan 7, 12, 17, 22, 27 sampai 67. Okay, tengok sini. Kenal pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor. Yang pertama, yang mana satu ganjil, yang mana satu genap. Okay, sebelum kita selesaikan, kita lengkapkan dulu ni ruang yang tiada apa-apa ni, kita lengkapkan dulu. Okay, sebelum tu kita kena tahu pola dia berapa? 7 ke 12. Ni ascending, okay? Urutan menaik. So 7 tambah berapa ni? Nak dapatkan 12. 5. 7 tambah 5, so 5, 12 tambah 5, 17. So semua sekali tambah 5. So 27 tambah 5 dapat 32, kemudian tambah 5 dapat 37, 42, 47, 52, 57, 62 sampai 67.
So kemudian kita asingkan. Right? Yang mana ganjil? Kita ambil nombor ganjil 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67. Nah, senaraikan dan kita nyatakan pola. Pola bagi nombor ganjil diperoleh dengan menambah, tengok pola dia apa? 7 ke 17 tambah 10. So, menambah 10 kepada kan tambahan nombor sebelumnya. Okay, tengok nombor genap. Nombor genap kita pun senaraikan nombor genap. Yang tak dibulatkan tu adalah nombor genap. So, ada 12, 22, 32, 42, 52, 62. So, semua sekali ialah nombor genap dan tengok pola dia. Okay, pola dia berapa? Kenaikan 10. Okay, nombor genap diperoleh dengan menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Right, maksudnya kalau tak diasingkan genap dan ganjil, pola dia adalah menambah 5. Kan? Tapi kalau diasingkan ganjil dan genap, pola dia dah berubah. Okay, jadi tambah 10. Bergantung kepada soalan. Nak tambah berapa? Bergantung kepada soalan. Dan tambah ke tolak pun bergantung kepada soalan. Kalau dia turutan menurun, kita tolak ataupun bahagi. Kalau turutan menaik, kita tambah ataupun kita dah ada. Cikgu ulang balik. Kalau turutan menaik, okay, yang besar ke kecil, sama ada kita tambah ataupun kita kita darab. Kalau turutan menurun, sama ada kita tolak ataupun kita bahagi. Alright, okay. Setakat ni, ada soalan? Ada soalan boleh openkan mic dan tanya. Tak ada. Tak ada? Tak ada cikgu. Tak ada, bagus. Tak ada. Tak ada? Oh, wish. Sekarang cikgu nak tanya pula. Jeng. Okay. Okay, sekarang ni buat 231.1. Okay. Nombor 1 AB, kemudian nombor 2 dan nombor 3. Cikgu bagi dalam masa 10 minit. Alright? Dalam masa Cikgu dalam buku ke? Sebab apa nanti hampa semua akan pergi beli buku dah dekat Ya, sekolah. cikgu. Boleh beli 25, 26 tak silap cikgu untuk tingkatan 2. Ya, cikgu. Kenapa tak pakai mic? Yang bulat tu, WhatsApp habis dah kat sini. Anda pasang dah. Jangan pandai dah, WhatsApp itu. Apa? Ada tekan apa ni? Tak tahu apa. Dah. Baik. Okay. Terganggu sikit. Iklan. Alright. So siapa yang rasa dia nak beli buku nanti, buat dalam kertas ataupun dalam buku lah. Kalau kertas nanti hilang, buat dalam buku kemudian nanti salin balik. Tapi siapa rasa nak pakai buku tu, teruskan je lah cikgu, tak ada halangan. Okay. So siapa rasa dia nak beli, dia akan pergi beli nanti buku dekat koperasi sekolah. Buatlah dalam buku-buku conteng yang mana. Okay, kemudian salin balik nanti. Tapi siapa yang akan dah start guna buku yang baru, buku kotak-kotak lah, kotak-kotak kecil tu yang baru, so tak payahlah nak salin balik, teruskan dengan buku nanti membazir. Teruskan dengan buku tu. Alright. Okay, kita buat, cikgu bagi 10 minit. Okay, kemudian kita akan bincang. Terus bincang. Okay, ada banyak soalan tu. Habis ni, selesai kelas kita hari ni. Buat cepat. Nak tanya, open mic, tanya. Okay. Cikgu ada kat sini. Alamak, ada yang tunggu lama.
Cikgu, Ha. salin soalan ke cikgu? Soalan tak payah salin, soalan tak payah salin. Baik. Soalan tak payah salin. Okey. Soalan saya salin. Screenshot pun tak apa. Soalan tak payah salin lah, jawapan saja. Okay. Siapa yang rajin salin ni lambat pula kita. Kan? Soalan tak payah salin. Nombor soalan nombor 2 tu, tapi kalau tak salin pun memang kena lukis kan soalan 1. Nak salin lah. Soalan nombor 2 tu nombor je pun kan. Nak salin boleh, tak salin pun tak ada masalah. Okay. Cuma cikgu bagi pandangan, siapa yang salin at the end nanti kalau dia nak ulang kaji, dia tahulah soalan mana. Siapa yang tak salin soalan, dia terpaksa rujuk balik lah muka surat berapa. Siapa yang tak salin soalan, tolong tulis latihan ni muka surat 6. So nanti bila nak ulang kaji balik, dia senang nak rujuk. Tapi siapa yang salin, dia tak payah nak rujuk buku teks lah. Dia terus, ni soalan dia dan ni jawapan dia. Alright. So it's up to you. Okay. Pilihlah yang mana lah. Cikgu okey je. Yang penting buat ada jawapan. Data salin lah. Okay. Ada yang tak boleh masuk pula. Tapi kalau ikutkan betul-betul tarikh tak PKP pun memang tingkatan 2 dia akan masuk lewat kan. Bulan 3 baru masuk. Memang kena online lah. Kalau ikutkan lah tingkatan 3. Okay, jangan left dulu tau. Jangan left meeting dulu. Sebab cikgu akan screenshot kehadiran nanti ujung nanti. Nak habis nanti cikgu akan screenshot kehadiran. Okey cikgu. Nanti dulu jangan left dulu. Ya, kalau ada apa-apa bagi tahu cikgu. Open mic cakap cikgu. Terpaksa left kelas cikgu. Ayah saya cakap bagi tahu. Nanti kan tak hadir pula. 52 ramailah. Okeylah. 52 so 2/3 kan 2/3 kelas. Okey. Alhamdulillah. Itulah dalam musim-musim macam ni kita kena positif. Okey. Anak-anak Betul. Betul. Kita kena positif kan. Kita jangan ambil kesempatan. Kalau kita ada peluang untuk masuk kelas online, untuk buat apa-apa saja, sedangkan kita boleh main PUBG, kita boleh main macam-macam, apatah lagi kelas online. Hadirlah kan. So, tapi pada yang tak boleh nak masuk, yang memang kumpulan B40 ataupun memang tak berkemampuan, tak apalah. Ataupun parents yang memang kawal waris yang memang kawal penggunaan internet anak-anak, ada mak ayah baru boleh guna. Itu nak buat macam mana kan. Jadi saya sebagai pengajar, saya akan sediakan platform yang terbaik lah. Antaranya macam ni. Nanti cikgu save, cikgu masukkan dalam YouTube, so boleh tengok, ulang kaji balik. Sambil-sambil buat, sambil-sambil cikgu cakap tak. Buat teruskan. Patutnya ada satu lagi lepas ni, Fibonacci dan segitiga Pascal. Tengoklah kalau okey on, kita on lah. Ada satu slide lagi, last. Setakat hari ni ada dah kelas online? Ada cikgu. Dah start kan? Ada. Okay. Ada. Alright.
Okay, dah siap belum? Afif, Zafwan, Aina. Kebanyakannya dah masuk dah apa Google apa ni Classroom kan. Cikgu belum buat grup lagi. So Google Classroom tu memang kena aktif yang tu. So cikgu platform Google Classroom tu cikgu gunakan untuk penghantaran latihan. So apa saja latihan yang dah cikgu cuba try. Okay, mudah ke susah? Which better? Through WhatsApp ataupun Google Classroom tu? WhatsApp. Memanglah WhatsApp tapi kena pakai juga tu sebab dipantau yang situ. Okay, pihak atasan dia nak yang tu digunakan juga. Ya, so cikgu try dulu kita buat first kajian nanti cikgu akan pergi lepas habis kelas ni. Okay, mungkin hari ni atau esok cikgu akan scan soalan, right? Dan cikgu akan bagi, okay, dan kita cuba hantar melalui Google Classroom. Macam mana? Cuba try lah nanti. Okay, kita cuba try. Kita kena aktif juga. Boleh kan? Boleh. Boleh kan? Okay. Tahun lepas cikgu tak guna, cikgu guna WhatsApp. Habis dah? Okay. Okey semua. Kenapa? Dia ikut. Oh, sebab ada ramai buka mic dia jadi echo lah. Right. So after this Al-Waqi'ah, okay? Al-Waqi'ah 1 sampai 5. Alright, dah belum? Dah. Dah bincang? Boleh? Boleh. Okay, alright. Boleh. Okay. So, kita tengok soalan yang pertama. Oh, macam ni lah. Macam ni. Ada tak yang buat perfect? Maksud cikgu ada tak yang lukis? Kalau ada yang lukis, keluar sekejap. Bukan keluar lah. Maksudnya pergi kat WhatsApp, snap, and then hantar dekat cikgu. Belum habis lukis cikgu. Yang mana yang dah siap? Okay. Soalan satu je cikgu nak. A dengan B. Siapa yang dah siap, snap jawapan. Okay, Akilah raise hand. Okay. Akilah keluar, snap jawapan, hantar kat WhatsApp. Yang mana yang group Telegram. Yang mana WhatsApp. Cikgu nak letak jawapan kat sini. Bapak tak tutup mic ke? Dah? Tutup mic. Kenapa? Tak mic. Okay, siapa yang dah siap boleh hantar dekat situ. Bapak. Yes. Iman ini namanya begitu. Apa? Otak.
Okay, tak ada siapa yang siap lagi ke? Sebelum seorang je cikgu nak. Nombor satu je, soalan satu. Soalan dua kemudian lah, soalan satu dulu. Siapa yang dah siap, snap, lepas tu hantar dekat WhatsApp ataupun dekat Telegram. Papa tak ada buku Arab tu ke? Harap kan? Yang Arab tu. Soalan berapa je? Soalan 1A dan B tu. Okey. Ya, snap lepas tu masukkan dalam WhatsApp atau mana yang grup WhatsApp masalah. Mana yang Telegram. Okay kelas. Okay, kita tengok jawapan yang pertama, 1A. Salah. Okay, yang mula 1, kemudian 4. Mana soalan ni tadi? Okay, 1, 4. So, 1 kepada 4, kemudian 1 kepada 4, kemudian 4 kepada 5, 6, 7, 8. So, 1, 4, kemudian 8. Okay, so next apa? Ada lagi 1, 2, 3, 4. Lagi 4 jawapan ni. Okay. So, kita tengok jawapan dia. Siapa ni yang bagi jawapan ni? Mana tadi jawapan? Ya, sekali. Saya bukan. Mana tadi? Dia masukkan. Masya Allah. Ada. Kan papa yang nombor Seperti tidak. Silap. Kau jangan duduk kat sini.
Ayam. Okay, kita tengok jawapan. So maksudnya okay, ni ialah V. Nama siapa yang hantar ni tadi? Jiva Nasri. Jiva Nasri. Okay, terima kasih. Kita tengok Okay, kemudian satu. So pola dia ialah tambah 3. Kemudian yang kedua ialah tambah 3 pula, tambah 4 kan. So 1 tambah 4, 5. Kemudian tambah lagi. Ada yang goyang dalam. Ada suara cikgu tak ni? Cikgu. Okay, kemudian tambah lagi 4. So 5 tambah 4 ada 9. So next, kiri 1, kanan 1, bawah 1, atas 1. Betul. Sama juga. Tambah lagi, kiri 1, kanan 1, bawah 1, atas 1. Okay. Dan tambah lagi, bawah 1, atas 1, kiri 1, kanan 1. Dan seterusnya, tambah lagi, kiri 1, kanan 1, bawah 1, atas 1. So apa yang apa tadi? Sorry. Jiva Nasri hantar tadi. Okay, perfect. Alright, perfect, lengkap. Okay, semua betul. Alright, so kita tengok yang kedua pula. Ya, kita tengok yang kedua, tanya-tanya. Alright, senang kan, benda yang senang. Jadi, mudah. Alright, okay, B ni apa pula? Lepas pentagon apa? Hexagon. Yes, maksudnya tambah 1 sisi. Lepas pentagon, hexagon. So lukiskan hexagon 6. Lepas hexagon, Oktagon. Kemudian Oktagon. Kemudian apa? Nonagon. Kita selalu buat sekolah rendah. Sekolah. Kat luar lah. Tak nak pergi. Biasa cikgu akan hafal pentagon. Ni dulu cikgu dulu ajar kan. Cikgu saya ajar dulu hex sampai sekarang saya ingat okta non-deck. Hafal yang ni je. Okay, hex okta non-deck. Nampak kelakar kan? Awak kan? Apa? Haus Sofia? Haus dengar tak apa cakap? Alright, so pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon 10. Okay, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biasanya okta ni Oktober 8. Kan bulan Oktober kan Oktober bulan 10 kan. Tak tahulah otak cikgu fikir macam tu. Pen, hex, okta, non-deck. Boleh lah buat macam tu. Alright, so kita tengok yang kedua. Okay, yang kedua pula. Okay, saya minta seorang nyatakan pola bagi A. Apa pola dia? Kalau tak setuju, open mic, cikgu salah. Bukan cikgu salah, cikgu jawapan dia salah. Tambah 7. Tambah 7. Tambah 7 je jawapan macam tu je. Simpelnya. Penat cikgu mengajak dia. Lengkap sikit. Menambah nombor 7 kepada nombor sebelumnya. Menambah 7 kepada nombor sebelumnya. Okay, B. Tadi siapa nama? Jiva Nasri. Thank you. B. Next. Orang lain pula. Tolak 3 daripada nombor sebelumnya. Tolak 3.
Tambah 4 kepada nombor sebelumnya. B soalan B. Yang ni. Menambah dari nombor sebelumnya. Tambah apa? Tahu. Tambah ke tolak? Menolak. Bila part negatif ni pening. Bukan pening lah, keliru. Okay, sekarang ni kita tengok. Nak tahu tambah ke tolak senang. Kalau dia turutan menaik, dia tambah. Kalau turutan menurun, dia tolak. Turutan menurun maksudnya besar ke kecil. So, negatif 1 dengan negatif 4, mana lagi besar? Negatif 1 lagi besar. Negatif 1 lagi besar. So, negatif 10 tentulah lebih kecil. So, ini adalah turutan menurun. So, bila turutan menurun, mestilah perkataan dia adalah menolak. Okay. So, menolak berapa? Kena cari beza. Kena cari beza. Menolak 3. Menolak 3. Okay. Kita kena cari beza. Macam mana nak cari beza? Beza yang besar tolak yang kecil. So, negatif 1 tolak yang kecil negatif 4. Okay. So, negatif 1 tolak dengan tolak jadi tambah 4. So, negatif 1 tambah 4, 3. So, ni selang dia. Selang dia ialah 3. Okay, so menolak 3. Apa? Menolak 3 daripada nombor sebelumnya. Menolak 3 daripada nombor sebelumnya. Okay, C. Orang C. Menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Okay, menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Okay. Okay, yang C ni ialah menambah 4. Okay, D. Nampak tak kalau soalan D ni Abu Sofia. Kalau soalan D ni nampak tak perbezaan nombor ni terlalu besar. Okay, kalau nak tolak tak mungkin. Kita boleh fikir. Jadi Bahagi 2. dia bahagi kan? Bahagi berapa? 2. Bahagi 2. Yes, membahagi 2. Ataupun membahagi dengan nombor sebelumnya dengan 2, ataupun membagi 2 dengan nombor sebelumnya, ataupun membahagi nombor sebelumnya dengan 2. Okey, kalau ikut buku teks soal jawapan dia macam ni, membahagi nombor sebelumnya dengan dengan 2. Ataupun kita nak buat membahagi 2 dengan nombor sebelumnya, cikgu terima lah, maksud sama. Right, next. Okay, 1/2 dengan 1/4 mana lagi besar? 1/2. Yes, 1/2 lebih besar daripada 1/4. Kalau kita nak tahu, kita kena samakan kalau kita tak tahulah, kita tak tahu beza 1/4, 1/2. Kita tak boleh nak, bila kita nak tahu yang mana lebih besar, kita tak boleh nak tentukan pembawah ni, denominator dia ni, pembawah tak boleh. Okay, kita kena bezakan yang atas, pengangka dia. So, tapi dengan syarat, main kat luar, please. Last aku cakap. Okay. Kalau kita nak bezakan yang bawah, kena samakan bawah, baru kita boleh bezakan pengangka dia. Alright. Okay, kalau kita nak samakan, contohlah ni paling mudah lah kan. So 2 ni jadi 4 kan. So darab 2. So 1 darab 2, 2. So dapat 2/4 dengan 1/4. So mestilah 2 lebih besar daripada 1. So 2. Maksudnya ni adalah turutan menurun. So bila turutan menurun, dia adalah sama ada dia menolak ataupun membahagi. Alright. So menolak berapa ni? Tolak 1/4 daripada nombor sebelumnya. Menolak 1/4 daripada nombor sebelumnya. And then last kali.
F macam mana nak jawab? Jangan kita tengok ni negatif positif macam mana ni. Apa jawapan dia? Darab negatif 3. Yes, sebab tu dia ada selang negatif 1, positif 1. Biasanya benda ni berlaku hanya dengan sini Dia takkan berlaku bila selang negatif positif, dia takkan berlaku pada tambah dan tolak. Tak boleh berlaku. Sekejap positif, sekejap negatif, tak boleh. Biasanya dia berlaku kepada darab atau bahagi. Apa jawapan dia? Darab negatif 3. Okay, mendarab negatif 3. Okay. Ataupun mendarab nombor sebelumnya dengan negatif 3. Okay, cuba kita tengok betul ke ni? Okay, kita tengok 11.2 darab negatif 3. Okay, 11 point warna lain lah. Okay, 11.2 darab negatif 3. Alright, kita akan dapat positif, negatif, kita akan dapat negatif. So 33.6 33.6 negatif. Kemudian kenapa positif balik? Cuba darab lagi dengan negatif 3. Kita akan dapat apa? Negatif dengan negatif positif. So kita akan dapat 100.8. Sebab tu ada negatif, ada positif, sebab tu negatif balik. Yang ini tak akan berlaku untuk tambah dan tolak. Biasanya berlaku sama ada darab atau bahagi. Okay. Kalau bahagi, nilai dia semakin mengecil. Kalau darab, nilai dia semakin membesar. Okay. Nombor tu bukan nilai, nombor. 11.2 dengan 33.6 kan nombornya semakin besar. Tapi nilai dia tak tentu, ada besar ke kecil ke besar kan. So still lagi masih ada pola. Sebab apa? Pola dia, pendaraban dia statik, iaitu pendaraban dia sama. Negatif 3, negatif 3, negatif 3. So pola dia masih sama. Sebab tu kita ada pola. Okay. Walaupun bukan menaik, bukan menurun. Kan? Macam mana kita nak kata dia menaik? Kejap positif, kejap negatif. Tapi dia masih lagi ada pola. Alright? Okay, last soalan. Okay, last soalan. Okay, cikgu nak seorang. Sekejap tak ada presentation cikgu. Dia ada. Okay, cikgu nak seorang angkat tangan, siapa nak jawab? Tekan button, push the button. Push the raise hand button. Hello. Siapa nak jawab? Open mic. Ya, siapa nak jawab? Haziq nak jawab cikgu. Siapa yang bercakap tu? Yang siapa nak jawab? Cepat kita. Ganji. Faris. Okay, Faris. Nombor ganji. Faris Faris di talian. Oh, macam DJ. Kenapa tak ada keluar lagi ni? Hello. Okay, Faris. Sekarang ni cikgu nak Faris lengkapkan dulu susunan turutan tu 28, kemudian 37, kemudian 46, kemudian 55. Apa pola dia, Faris? 7. 9. Kita kelas sampai pukul berapa Hello Kak. Boleh 45. Ada dah. 11.45 kan? Okay. Ada. Saya rekod. Masuk dalam YouTube ni, saya telefon. Okay. Nanti habis kelas nanti saya call balik. Alright. Okay, sorry gangguan. Okay, Faris. Sorry. Okay, lepas apa pola dia, Faris? 9. Pola dia tambah 9. Tambah 9. So lepas 55 64. Next. Kemudian 73. 73. Kemudian
82. 82 lagi. 91. 91 lagi. 100. 100 lagi. 9. 109 lagi. Banyak ni. 118. 118 lagi. 127. 127 lagi. 136. 136 lagi. 145. Ya, 145 selesai. Okay, thank you Faris. Okay, next, siapa nak jawab? Siapa lagi? Jiwanasri dah, orang lain lah. Cik Jiwanasri, okay, orang lain. Okay, Fatini, sorry. You dah jawab banyak dah. Kita bagi peluang pada yang lain. Okay, Fatini, open mic. Alright, nombor 1. Cikgu nak Fatini susunkan ikut turutan ganjil. 37, 55, 73, 91, 109, 107 dengan 145. Mentang-mentang dia cakap pun laju. 127 lepas tu? 145. 145. Apa dia punya pola dia? 18. Tak boleh lah jawab macam tu. Tak dapat markah. Kita ada penambah ke, menolak atau darab ke, bahagi ke? Menambah 18 kepada nombor sebelumnya. Menambah 18 kepada nombor sebelumnya. Thank you Fatini. Perfect. Ahsanti. Okay, next. Siapa lagi nak jawab? Saya. Siapa tu? Ritika. Ritika. Okay. Tunggu genap lah cikgu. Nanti. Cikgu nak tulis dulu. Tadi Pak Tini laju sangat. Yang genap pula. Ni warna lain lah. Hitam lah pula. Okay, yang genap pula. 28, 46, 64, 82, 100, 118, 136. 118 lajunya macam komputer. 136. So apa dia punya pola? Menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Menambah 18. 18. Menambah 18 kepada nombor sebelumnya. Nanti dalam exam jangan buat short form macam ni noh. Nom. Tak boleh salah. Kena tulis lengkap lah nombor. Okay cikgu nak cepat sikit. Alright. So siapa dapat full mark? Okay, ramai tak dapat full mark? Siapa yang dapat markah penuh? Tahniah, bagus. Vanitina, Aina, Nur Kaisyah. Okay, Nur Fatini, bagus. Okay, so nanti sama ada hari ni ataupun esok, okay, cikgu akan bagi latihan, right? Dan cikgu akan bagi through WhatsApp ataupun Telegram. Okay, and then kita cuba hantar melalui Google Classroom nanti, sebab dah masuk hari tu cikgu nak daftar tapi masing-masing tak daftar lagi Google Classroom saya rasa. So cikgu try masuk dalam group ataupun cikgu bagi link nanti masuk dalam Google Classroom, cuba kita submit dekat situ. So bila submit kat situ dia akan kekal kat situ, right? Kalau kat WhatsApp ni kadang-kadang tak tahu siapa punya, right? Dan kalau boleh tolong siapa yang boleh jawab dekat skrin, jawab kat situ pun tak apa. Okay, siapa yang nak print out dulu, kemudian nak tulis, kemudian nak snap balik pun boleh, mana-mana lah boleh. Okay, cikgu tak buat macam apa tu yang main-mainan tu apa? Tahut. Adam, apa Adam buat tu? Yang cikgu selalu bagi dulu tu? Quiz. Apa quiz je? Quiz kan? Cikgu tak buat lah yang tu. Okay, kita make, saya cikgu lebih serius sikit lah. Cikgu bagi hand up macam tu lah. Kalau quizzes ni dia, sebab matematik tu you need the proof
kita kena buktikan. Okay. Macam kenapa jawapan dia begitu? Sebab tu dia ada jalan kira. Okay, kalau quizzes ni sesuai untuk soalan objektif sebab memang ada soalan objektif pun 20 soalan dalam exam ni kan. Tapi cikgu lebih suka bagi pelajar tahu jalan kira. Okay, sebab kalau quizzes tu tak nampak dia punya jalan kira lah. Tapi kalau at least sekali-sekala bolehlah cikgu bagi. Alright, so cikgu akan bagi, so kita akan buat latihan. So next class hari Selasa, waktu yang sama, kita akan buat kelas Google Meet juga. Okay, kita akan sambung dengan Fibonacci dan kaedah segi 3 Pascal. Boleh baca dulu dan boleh faham. Tapi sebelum tu jangan keluar lagi. Saya nak screenshot Zat. Screenshot Zat. Okay, jangan keluar lagi. Saya nak ambil gambar Zat. Okay, peace semua, peace. Okay, Syafiq. Okay, Adam sampai. Ada sampai apa? Najwa. Ini untuk simpanan saya Untuk simpanan saya. Ramai tak kelas apa-apa? Ramai kan. Semua ni hebat-hebat ni. Pandai-pandai semua. Gila tu. Iyalah. Cuba tanya dia pun 1 tambah 1 berapa? Jauh setengah. Boleh. 1 tambah 1 boleh. Apa? 10. Salah. Okay, sebelum saya dah diam. Okay, so kita tamatkan kelas kita hari ni. Apa tak tahu. Alright, anak saya tanya siapa yang tahu 1 tambah 1? Buka mic. Siapa boleh jawab? 100. 10. Salah lah. Jawapannya kosong. Oh ya. Masuk? Hei. Apa ni? Buat malu cikgu je. Okay dah. Okay kelas. So fully dengan saya harap semua faham. Okay, kita akan cuba sikit lagi. Okay. Sambil-sambil kita santai. Okay. Yalah, pandemik tak boleh nak pergi mana-mana kan. So kalau tak faham, cikgu end class. Siapa yang nak tanya? Ada yang nak tanya? Okay, kalau tak ada, hopefully semua happy dengan saya, semua suka dengan saya, semua nantikan kelas dengan saya. Alright, so kita akan sambung next week. Kita jumpa lagi hari Khamis, okay. Waktu yang sama, 10 suku sampai 9.45. Alright, so terima kasih semua. Baik, cikgu. Baik-baik, okay. Assalamualaikum. Jangan lepak-lepak. Bahaya tu, COVID tak kena siapa-siapa. Banyak-banyak berdoa. Masih. Okay, alright. So sebarang masalah, sebarang persoalan nanti boleh tanya through via through WhatsApp ataupun Telegram. Terima kasih cikgu. Ataupun nanti kalau masa tu 10.